Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan tengok bab 6, iaitu kecurunan dan luas di bawah graf. Dalam buku teks muka surat 175. Okey. Okey, mari kita tengok. 6.1.1 adalah menyatakan kuantiti yang diwakili oleh kecurunan graf. Jadi kita nak tahu kalau kita cari kecurunan graf tu dia mewakili apa. Okey, sebelum tu kita dah belajar sebelum ni waktu tingkatan 4, kecurunan adalah nilai mencancang per nilai mengufuk ataupun nisbah mencancang dengan nisbah mengufuk, ataupun dalam bentuk rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kita tengok dalam buku teks, dia ada tunjuk mencancang per dengan mengufuk untuk mendapat kecurunan. Jadi, apakah kuantiti yang diwakili oleh kecurunan graf tersebut adalah bergantung kepada jenis graf. Kita tengok contoh satu, dia melibatkan graf isi padu petrol melawan dengan jarak. Iaitu berkenaan dengan kereta Encik Hisham. Dia bergerak, start pada kilometer kosong, dia ada 20 liter petrol. Kemudian dia bergerak sampai ke jarak 160. Jadi penggunaan petrol dia petrol dalam tangki jadi 10. Jadi bermaksud dia telah guna 10 liter petrol. Jadi kalau kita cari kecurunan ni, bermaksud dia perubahan isi padu petrol per dengan perubahan jarak. Jadi, nilai yang mewakili kecurunan tersebut adalah kadar perubahan isi padu petrol terhadap jarak. Okey. Selain daripada itu, kita tengok contoh lain. Contoh 2. Ini tak ada dalam buku teks. Okey, yang ini adalah contoh graf perkataan melawan masa. Iaitu kita menaip berapa patah perkataan dalam masa seminit. Jadi kalau kita cari kecurunan, kita akan ambil perkataan per dengan masa. Jadi nilai yang kita akan dapat tu adalah jumlah patah perkataan bagi tiap minit yang kita type. Okey, seterusnya kita tengok praktis kendiri 3 muka surat 177. Okey, ini dia bagi beberapa graf. Soalan yang pertama. Okey, arahan soalan dia, nyatakan kuantiti yang diwakili oleh setiap kecurunan graf berikut. A ni adalah graf jarak masa. Jarak masa tu dalam meter. Meter per saat. Kalau jarak per masa, apa yang kita akan dapat adalah suatu kuantiti terbitan. Kalau belajar dalam sains, jarak per masa kita akan dapat laju. Okey, jadi kat sini jarak dia adalah statik, dia mendatar. Jadi kita nak cari kecurunan adalah kosong. Jadi kat sini dia tak ada laju. Okey, soalan B. Soalan graf kos melawan jarak. Jadi kalau kita cari kecurunan dia adalah kos per jarak, iaitu berapa kos dia, berapa ringgit per dengan kilometer. Yang ni berkenaan dengan kadar apa ni? Ni kadar tambang mungkin kan. Dan seterusnya C adalah graf laju lawan masa. Okey, laju lawan masa maksud dia kelajuan kat sini, kita tengok graf ni, kelajuan dia semakin menurun. Kelajuan semakin kurang berbanding dengan masa. Jadi, laju per masa kita akan dapat pecutan. Kat sini kita dapat pecutan. Kuantiti terbitan dia adalah pecutan. Jadi, laju dia dalam meter per saat bahagi dengan saat. Jadi, unit dia akan dapat meter per saat per saat. Ini kita panggil pecutan ataupun acceleration dalam fizik kita belajar. Dan contoh yang terakhir D, voltan per arus. Jadi
kalau kita cari kecurunan dia, kita akan dapat volt tanpa arus lah. Yang ni kuantiti terbitan dia apa pun tak tahu lah. Cari sendirilah. Okey, seterusnya. Kita tengok 6.1.2, iaitu melukis graf jarak masa. Okey, untuk kita melukis graf jarak masa, yang pertamanya A ni, kita telah diberi jadual. Kita ada jadual kat sini. Kemudian kita plot saja. Yang ni kita kena tahu mana paksi X, mana paksi Y. Mana pun boleh ubah manipulasi dan mana pun boleh ubah gerak balas. Untuk contoh ini, okay, untuk paksi mencancang, untuk paksi mendegar adalah jarak. Dan untuk paksi mengufuk adalah masa dalam minit. Jadi, bila kita dah ada data ni, kita plot aja lah. Jadilah graf macam ni. Okay, seterusnya, kita melukis graf berdasarkan kepada hubungan antara jarak dengan masa. Yang ni contoh dia bagi melukis graf jarak masa apabila dia beri hubungan. Hubungan ni adalah satu contoh fungsi. Okay, dia beri hubungan ataupun fungsi. Kat sini dalam contoh 3, dia cakap, Heidi pulang dari tempat kerjanya dengan menaiki kereta api transit aliran ringan. Jarak dari rumah diberi oleh persamaan J sama dengan 60 tolak 2T. Jadi, fungsi yang kita ada kat sini adalah J sama dengan 60 tolak 2T. Jadi, kat sini kita tulis fungsi yang dia bagi adalah J sama dengan 50 tambah T. Jadi, untuk mendapatkan data-data tersebut, kita kena buat jadual juga. Bila ada jadual, kita boleh plot. Jadi, kita buat jadual. Dalam ni, dia ada nyatakan bahawa okey, kat sini dia tak ada nyatakan nilai maksimum dan minimum. Jadi, kita boleh letak apa-apa je lah. Okey. Kat sini dalam contoh ni, dia ada bagi, dia ambil masa sifar dengan masa 30. Kemudian, kita kira berdasarkan kepada fungsi ini, kita akan dapat 60 dengan kosong ataupun sifar. Jadi kita plot graf. Okey. Okay, yang ni kita tak guna. Kita pakai contoh dalam buku teks terus. Jadi bermaksud yang ni dari ni tempat kerja. Tempat kerja. Ini rumah. Maknanya rumah ke tempat kerja adalah 60 km. Jadi dia mengambil masa selama 30 minit untuk balik ke rumah. Okay, yang ni jadi graf dia. Okey, seterusnya kita akan tengok 6.1.3. Mana? Okey, bawah dia aja. Mencari dan mentafsir kecurunan graf jarak masa. Okey, untuk kali ini kita akan fokus kepada graf jarak masa saja. Kita tak akan fokus kepada graf-graf lain lah. Okey. Okey, kita tengok yang ni. Ini adalah graf jarak masa. Jadi kita mencari kecurunan tegak per ufuk. Tegak dia ataupun mencancang dia adalah jarak. Dan mengufuk dia adalah masa. Jadi jarak per masa ni yang kita nyatakan tadi bahawa dia mewakili laju. Jadi kalau graf jarak melawan masa, kita mencari kecurunan, bermaksud itu adalah kuantiti terbitan, iaitu laju. Okay, kita tengok contoh 4. Okay, kat sini dia dah nyatakan cara untuk mencari kecurunan lah, macam yang kita sebutkan sebentar tadi. Kita tengok contoh 4. Okay. Rajah A menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dari Ipoh ke Muar. Ini A. Dan rajah B menunjukkan perjalanan balik kereta itu dari Muar. Ini perjalanan P, ini perjalanan balik. Kemudian ini graf dia. Jadi kalau kita mencari kecurunan, bermaksud kita mencari laju. Yang laju bagi kereta ni lah. Jadi kecurunan dia adalah tegak per ufuk kat sini. A, B, per O, B. Jadi kita ambil jarak tegak dia ni. Jarak tegak dia ni, kalau kita nak guna rumus Y2 tolak Y1, yang ni adalah
X2, Y2, ini adalah X1, Y1. Okey, kita untuk memudahkan kita mengenal pasti mana satu 2 ataupun mana satu 1, yang mana 2 duduk di atas, yang mana 1 duduk di bawah. Kita mengandaikan dia macam tingkat lah, tingkat 1 dan tingkat 2. Kalau untuk rajah B ni pula, yang ni X2, yang ni Y2, ni X1, ni Y1. Jadi kita ambil nilai dia lah. Kat sini dah ambil 400 tolak kosong. Sebab Y dia kat sini 400, Y2, Y1 dia sifar. Per dengan 5 tolak kosong, jadi kecurunan dia kita dapat 80. Dan 80 ini apa dia? 80 ini adalah mewakili laju. 80 km per jam. Kilometer per hour, macam tu. Kemudian graf B pula, ambil juga Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi kita akan dapat negatif 80 km per jam. Jadi kat sini, kecurunan dia, okay, kalau kita imbas balik, kita ada kecurunan positif dan kecurunan negatif. Okay, kalau kecurunan positif, dia tinggi sebelah kanan. Kalau kecurunan negatif, dia tinggi sebelah kiri. Jadi kat sini dia ada kecurunan negatif, iaitu darjah B. Jadi apa maksud negatif kat situ? Jadi kalau kita tengok buku teks, kecurunan negatif mewakili perjalanan balik dari muar. Maka kereta itu bergerak dengan laju 80 km per jam dalam perjalanan balik dari muar. Jadi kalau mengikut kepada kuantiti terbitan ni, ataupun kuantiti skala, dia ada magnitud dan arah. Jadi negatif tu bukanlah suatu nilai, tetapi hanya menunjukkan arah. Kalau negatif bermaksud dia, kat sini disebut sebagai balik. Kalau positif dia P. Dia merupakan perjalanan dua hala lah, pergi balik. Kalau P positif, kalau P negatif. Kalau kita buat pengiraan pun memang kita akan dapat positif dan negatif. Jadi kalau dapat negatif tu bermaksud dia patah balik lah, ataupun dia balik. Dan nilai negatif tu menunjukkan arah sahaja. Dia bukan menunjukkan laju dia negatif 80. Macam mana laju negatif 80 kan? Kalau dekat meter kereta, meter motor mana ada kan? Jadi itu menunjukkan arah sahaja. Jadi kat sini catatannya adalah ada laju positif dan negatif. Dan negatif ni bermaksud dia balik, kita kata. Yang ni positif ni dia P. Okey. Seterusnya kita tengok 6.1.4, mencari laju pada tempoh masa tertentu daripada graf jarak masa. Okey, tengok 6.1.4 ni. Yang ni kita tengok contoh 5. Okey. Contoh 5, dia kata sebuah bas bergerak dari stesen P ke stesen Q. Bas itu kemudian berehat di stesen Q sebelum kembali ke stesen P. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan jarak yang dilalui oleh bas itu. Okey, dia ada pecahan sampai A, B, C, D. Jadi sebelum tu kita jawab ataupun baca soalan, kita tengok graf dulu. Okey. Graf kat sini kita dapati bahawa dia ada dua kecurunan. Dia ada 3 segmen kat sini. Okey, kat sini kita boleh pecahkan. Okey, yang ni A, ni B, ni C. Maksudnya dia ada 3 garis lah dalam graf ni. Graf A, garis A, garis B, garis C. Garis A itu adalah kecurunan positif. Dan garis C itu adalah kecurunan negatif. Jadi ini menunjukkan bahawa bah ni dia perjalanannya dua hala. Dia P, kemudian dia balik. Sebab tu ada kecurunan negatif kan. Jadi dekat B tu kecurunan dia berapa? B tu kalau tengok dia mendatar, bermaksud kecurunan dia kosong. Sebab dia tak ada jarak tegak. Jarak ufuk dia ada, tapi jarak tegak tak ada. Kalau laju kosong, bermaksud dia tak laju lah. Bukan dia tak laju, bermaksud dia berhenti. Jadi kat sini kita katakan A tu sebagai laju, B tu berhenti. Ataupun dalam perkataan lain dipanggil sebagai pegun. Pegun ni tak gerak lah. Kemudian C tu laju negatif. Bermaksud bah ni dia
perjalanan dua hala, dia pi dan balik. Kat sini dia kata dia pi dari stesen P ke stesen Q. Jadi kat sini stesen P lah. Kat sini stesen Q. Jadi dia berhenti di stesen Q. Kalau kita tengok, dia berhenti di stesen Q tu berapa lama? Berdasarkan kepada rajah ni. Kita dapati bahawa dia berhenti selama setengah jam saja. Jadi kat sini kita boleh tulis, dia kata dia berhenti 30 minit. Ini kita mentafsir graf lah sebelum kita jawab. Jadi kalau tengok laju dia sini, kita kena cari kecerunan lah. Okay. Kemudian jumlah jarak dia, satu lagi. Jumlah jarak dia berapa? Sebab dia pi dan balik, dia start pakai kosong, 80, dan dia balik. Jadi jarak dia adalah 160 km. Itu adalah jarak perjalanan bas itu. Okay. Kita tengok soalan. Soalan A, dia kata laju bas dalam 1 jam yang pertama. Okay, dia tanya laju bas untuk 1 jam yang pertama. Dia tengok sini 1, masa dia 1. Ni 1 jam pertama, jadi kat sini lah. Dia start pada kosong, mai ke 1. Jadi ni X2, Y2, ni X1, Y1. Jadi kita dapati bahawa laju Y2 dia adalah 80 tolak sifar bahagi dengan 1 tolak kosong. Jadi kita akan dapat, kat sini dia ada tunjuk terus lah. Kita akan dapat 80 km per jam. Jadi lepas tu A tu kelajuan dia, garis A tu kelajuan dia adalah 80 km per jam. Kita tengok B, tempoh masa bas itu berhenti. Tadi kita dah analisis graf tu dah. Kita kata pegun, itu bahagian B ni, dia pegun. Sebab dia tak bergerak, dia tak ada laju. Jadi dia berhenti 30 minit. Jadi kita tulis kat situ 30 minit lah. Kalau dalam buku ni dia tulis 0.5 jam. Sama lah. 0.5 jam tu bersamaan dengan 30 minit. Kalau soalan tanya jawapan dalam jam, kena jawab dalam jam. Kalau tanya dalam minit, jawab dalam minit. Kalau diletakkan sebarang unit, kita boleh nyatakan sama ada unit jam ataupun unit minit. Dan seterusnya kita tengok soalan C. Laju bas itu dalam perjalanan kembali ke stesen P. Okey, ini perjalanan balik dia lah. Perjalanan balik dia akan start, kita tengok pada graf, dia akan start kat sini. Okey, dia akan start kat sini, kemudian berakhir kat sini. Jadi yang ni X2, Y2, X1, Y1. Jadi yang mana duduk tinggi tu kita letak sebagai 2 lah. Jadi nak cari laju, itu adalah kecerunan. Jadi kita ambil 80 tolak kosong. Kat sini laju dia 80. Kat sini kosong, Y1 per dengan, kat sini masa dia X2 dia adalah 1.5. 1.5 tolak 3. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 53.33. Okey, kat sini dalam buku teks pun ada. Okey. Jawapannya adalah 53.33 negatif. Okey, dalam buku teks ni dia ambil 0 tolak 80 dengan 3 tolak 1.5. Yang ni dia tak gunakan cara kita nak ingat tu, mana X1, X2 tu. Jadi nak guna cara ni pun boleh jugalah. Sebab X1, X2 tu dia tak terikat mana duduk atas dan duduk bawah. Tapi untuk memudahkan kita ingat, yang mana 2 tu duduk atas, yang mana 1 duduk bawah. Okey, dan seterusnya, soalan yang seterusnya, soalan D. Purata laju bagi keseluruhan perjalanan bas itu. Okey, purata laju. Apa yang dimaksudkan dengan purata? Okey, purata ni adalah jumlah keseluruhan ya. Jadi, kalau dia kata purata laju, laju adalah apa berapa? Dia kuantiti terbitan. Laju adalah jarak. Laju adalah jarak bahagi masa. Jadi jumlah jarak keseluruhan yang dilalui oleh bas tu adalah 160 tadi. Kita dah kira dah 160, dan masa yang dia ambil adalah kat sini, kita tengok graf tu 3. Jadi 160 bahagi dengan 3, kita akan dapat 53.33 km per jam. Itu adalah purata laju, iaitu jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa.
Okey, seterusnya nak tengok apa? Okey, 6.1.5. Melukis graf untuk menunjukkan hubungan antara dua pembelit ubah dan menyatakan makna kecerunannya. Okey, yang ni kita nak lukis graf. Okey, lukis graf ni yang pertamanya ni kita tengok contoh 6 ni, dia berdasarkan kepada situasi, dan dalam situasi ni dia akan bagi suatu fungsi. Kat sini dia bagi fungsi, kemudian dia bagi julat, nilai dan fungsi lagi kat situ. Jadi cara kita nak membina graf berdasarkan fungsi ni, kita kena bina jadual macam ni lah. Okey, kita baca lah. Tambang teksi RMT ataupun T ringgit lah, di suatu bandar diberi oleh T sama dengan 3 untuk J tu jarak kosong dengan 2. Jadi jarak kosong dengan 2, kadar bayaran dia adalah RM3. Jadi kosong ni RM3, ni RM3, ni RM3. 012 RM3. Kemudian selepas pada tu kat sini T sama dengan J tambah 3 untuk J lebih besar daripada 2. Jadi selepas pada jarak 2 km tu, 2 km setengah, 2 km 2.8 dan seterusnya, 3, 4, 5 tu, dia menggunakan rumus ni pula. T sama dengan J tolak J tambah 3. Jadi kalau jarak ada 3 kat sini, jadi J tambah 3. Jadi 3 tambah 3, kita akan dapat 6 lah kat situ. Kemudian J tambah 3, 4 tambah 3, 7 dan 8. Jadi kita dah ada set data ni. Kemudian kita boleh melukis graf. Dia sama macam kita lukis graf fungsi waktu kita belajar bab apa tu? Bab 2. Jadi kita buat paksi X, paksi Y, paksi mencancang, ni paksi mencancang, ni paksi mengufuk. Kemudian jadi macam tu lah. Yang ni dia mendatar ni disebabkan oleh kadar tambang dia tak berubah daripada kilometer 0 sampai ke kilometer 2. Dia tak berubah. Kemudian tambang dia kan semakin naik lah berdasarkan itu. Jadi dia selalu lukis graf tu betul lah. Kemudian soalan B dia kata cari kecerunan graf untuk J lebih besar daripada 2. Kita tengok sini, J lebih besar daripada 2. J ni besar daripada 2. Start pada sini ya. Dan J lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi sini. Ada soal kecerunan titik ni, titik ni. Jadi macam ni, X2, Y2. Ni X1, Y1. Jadi kita tolak lah. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 sama dengan Y2 dia adalah 8. 8 tolak dengan Y1 dia apa ni? Ni 3. 3 per X2, 5 tolak X1, 2. 5 tolak 3 dapat 8 tolak 5. 8 tolak 3 dapat 5. 5 tolak 2 dapat 3. Jadi jawapan dia 5 per 3 lah. Kemudian kita tukar dalam bentuk ringgit. Kita kena dapat RM1.67 per kilometer, iaitu tambang teksi selepas 2 kilometer yang pertama adalah RM1.67 setiap kilometer. Okey, dan seterusnya kita tengok soalan praktis formatif 6.1 muka surat 183. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni dia lebih kepada soalan yang berbentuk SPM. Okey, kita tengok. Rajah menunjukkan graf jarak masa bagi pergerakan suatu objek dalam masa 30 saat. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan tu, kita cuba analisis graf dia dulu. Okey, ni graf dia macam ni. Jadi kat sini kita dapati dia ada 3 garis graf. Jadi kita pecah-pecahkan dia sebagai yang ni A, yang ni B, yang ni C. Okey. A ni dia laju. Okay, jarak masa tu laju. Kemudian B tu dia tak laju. D lah kita kata. Dia
laju dia kosong, dia berhenti. Kemudian C tu, kalau dia kecenderungan negatif kan, jadi bermaksud dia macam patah balik. Patah balik. Kemudian kita tengok A dia tak bermula dengan kosong tau. Dia bermula dengan jarak 2. Jadi A ni kita boleh tulis bahawa jarak A, okey, padam ni, padam balik jarak A tu adalah 8 B kosong, C jarak dia 10. C ni start pada jarak 10 meter ke kosong, jadi jarak dia 10. Jadi keseluruhan jarak dia adalah 18 meter. Kemudian apa lagi yang boleh kita tahu? Dia punya laju dia berapa kan. Jadi kita boleh carilah. Kilau ni kita tak cari lagi, kita tengok soalan terus lagi. Okey, dan satu lagi masa keseluruhan dia start dengan kosong, pi ke 30. Jadi masa dia, okey, masa sama dengan 30 saat. Okey, kita tengok soalan. Hitung jumlah jarak yang dilalui oleh objek itu. Tengok, dia tanya jarak. Jadi jarak dia 18, kita dapat dah. Jadi jarak dia terus dapat 18. B, hitung laju objek itu dalam 10 saat yang pertama. Dia nak laju dalam 10 saat pertama. Kita tengok sini bahawa 10 saat pertama kat sini adalah pada kawasan A. Jadi kat sini X1, X2, Y2, ni X1, Y1. Jadi kita tolak je lah. Ni kita ambil 10 tolak 2 per 10 tolak 0. Kat sini kita akan dapat 10 tolak 2, 8 per dengan 10. Jadi 8 bagi 10 kita dapat 0.8. Jadi dia punya laju dia adalah 0.8 meter per saat. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Hitung laju objek itu dalam 15 saat yang terakhir. Dia tanya 15 saat yang terakhir. Okey. Masa keseluruhan 30 saat. Jadi 15 saat terakhir, sini lah. 15 ke 30 dapat 15 saat yang terakhir. Jadi sini X1, Y1. Sini X2. Jadi kita ambil, kita kira juga. X2 dia, Y2 dia 10 tolak 0. 10 ni tolak 0 bahagi dengan 15 tolak 30. Kita akan dapat 10 bahagi negatif, ataupun per dengan negatif 15. Jadi kita tekan kalkulator lah, 10 bahagi negatif 15. Kita akan dapat sama dengan negatif 2/3. Iaitu negatif 2/3 meter per saat. Kalau kita nak tekan tukar kepada bentuk perpuluhan, dia akan jadi negatif 0.67 lah. Sebab jawapan dia akan dapat perpuluhan yang berulang. Negatif 0.666666 tu. Jadi kita bundarkan kepada dua titik perpuluhan negatif, ataupun kita bundar kepada titik perpuluhan, kita dapat negatif 0.67. Okey, dia negatif sebab kecenderungan negatif lah. Jadi menunjukkan dia berpatah balik. Dan seterusnya soalan D. Nyatakan tempoh masa objek itu berhenti. Okey, dia berhenti. Tadi kita dah buat analisis, dia berhenti pada B. Jarak ada kosong B. Jadi berapa lama dia berhenti? 10 saat ke 15 saat. Jadi 15 tolak 10 kita dapat 5. Jadi 5 saat lah dia berhenti. Kemudian yang terakhir adalah E. Cari purata laju objek itu untuk keseluruhan perjalanan. Jadi kita ambil, kalau purata kita ambil jumlah jarak dia, masa dia adalah 30. Jadi kita ambil 18 bahagi dengan 30. Jadi kita tekan kalkulator, 18 bahagi 30, kita akan dapat 0.6 meter per saat.
Seterusnya kita tengok satu lagi contoh. Soalan nombor 5. Raja di sebelah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta. Kereta itu bergerak dari bandar A ke bandar B dengan laju U dan bergerak dari bandar B ke bandar C dengan laju V. Kereta berehat di bandar C sebelum pulang ke bandar A. Okey, ini contoh. Bukan contoh lah, ini graf dia. Jadi kat sini dia ada keturunan positif, ada keturunan negatif. Jadi bermaksud perjalanan dua hala, ada pergi dan balik. Okey, jadi kita analisis graf tu dulu. Okey, kat sini kita akan sini A, ni C, ni D. Okey, kat sini ada empat garis graf, 4 segmen lah dia kata kan. A, B tu adalah laju positif, D tu laju negatif, dan C tu dia berhenti ataupun pegun. Jadi jarak yang dilalui keseluruhannya adalah 60 pi dan 60 balik, jadi 120 km. Kemudian masa keseluruhan dia adalah 90 minit. Okey, kemudian C itu adalah dia berhenti buat dia kereta lah. Berhenti ataupun pegun. Jadi dia berhenti lama mana? Dia tengok ni 75 minit dengan 60 minit, jadi dia berhenti selama 15 minit. Okey. 15 minit dia berhenti. Okey, yang A, B dengan D tu dia ada laju dia. Nanti kita akan kira lah. Okey, kita tengok soalan dia. Hitung U dan V dalam kilometer per jam. Okey, kita tengok U tu apa, V tu apa. Dia kata kereta itu bergerak dari bandar A ke bandar B dengan laju U. Dan bergerak dari bandar B ke bandar C dengan laju V. Okey, kat sini kita kata ni bandar A ke bandar B. Okey, sebab kita guna ABC dia sama-sama. Ni bandar A, ni bandar B ya. Kan? Dia kata A ke bandar B dengan laju U dan bergerak dari B ke bandar C dengan laju V. Okey, jadi ini bandar C. Okey. Maknanya tiap-tiap titik itu adalah bandar A, B dengan C. Kemudian dia akan berehat sebentar di bandar C, betul ya. Kat sini dia akan berehat. Kemudian dia akan pulang ke bandar A. Bandar A kan kat sini, jadi A balik lah. Bandar A balik lah, dia balik ya. Jadi dia kata hitung U. U ni adalah daripada A ke B. Jadi U ni, yang ni lah. Ni U. U adalah ini U ini V. Dari keturunan ya. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Yang ni 1, yang ni 2. Jadi 2 dia 40 tolak 0 bahagi dengan 0 tolak silap. Sana. Tak betul ni. Okey, 40 tolak 0 per dengan 20 tolak 0. 20 tolak 0. Jadi kat sini kita akan dapat 40 per dengan 20. Jadi sama dengan 2. Jadi 2 kilometer per minit. Kat sini dia per minit. Okey, kalau dalam soalan ni dia tanya dalam unit jam. Okey, tak betul. Jadi kita tukar unit tau ya kepada unit jam. Kat sini jadi kita dapat kilometer per minit. Jadi dia nak kilometer per jam. Jadi 40 tolak 0 tolak 0 bahagi dengan 20 minit. 20 minit tu kita tukar kepada jam lah. Okey. Mana kita bahagi 20 bahagi 60, kita akan dapat 1/3. Kita tulis kat sini 1/3 jam tolak 0. Macam tu. Jadi dia akan dapat 40 per 1/3. Nampak macam pelik.
kalkulator 40 bahagi 1/3. Kamu akan dapat 120 kilometer per jam. Maksud dia, kelajuan dia adalah 120 kilometer per jam untuk U. Kemudian untuk V pula. V ni, V pula. V kat sini, maknanya ni Y2 tolak Y1. Y2 dia 60, tolak Y1 dia 40, per X2. X2 dia 60. 60 tu minit lah. Kita tukar pada jam jadi 1 lah. 60 bahagi 60 jadi 1. Tolak dengan 20. 20 bahagi dengan 60 minit bagi 60, kita akan dapat 1/3. Okey, jadi kat sini kita dapat 60 tolak 40 dapat 20. 20 per 1 tolak 1/3 dapat 2/3. Okey, tekan kalkulator je. Tekan 20 bahagi 2/3. Jadi kamu akan dapat sama dengan 30 kilometer per jam. Jadi dia lebih perlahan lah berbanding dengan U. Kita tengok kecerunan garis dia pun kita tahu. Jadi dia cerun naik, ni mesti laju lah. Ni dia semakin landai, jadi dia semakin perlahan. Jadi jawapan dia terdapat dah U dan V. Kemudian seterusnya B, nyatakan tempoh masa kereta itu berhenti di bandar C. Okey, berhenti tadi kita dah dapat dah. Kita dah kira, buat analisis dah. Dia berhenti selama 15 minit, iaitu 60 ke 75. Jadi 15 minit. Senang je. Hitung purata laju dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan kereta itu. Keseluruhan perjalanan. Jadi kita ambil jumlah jarak dia 120 km yang kita dah dapat tadi. Kemudian masa yang kita dapat tadi, waktu kita analisis tadi, dapat 90. 90 ni kita tukar kepada unit jam. Jadi 120 bahagi 90 per 60. Kamu buat macam tu. Jadi tekan kalkulator, 120 bahagi 90 per 60. Tekan sama dengan, kamu akan dapat jawapan dia 80 km per jam. Jadi purata laju untuk kereta ni adalah 80 km per jam. Okey, seterusnya apa? Okey, last, rumusan. Kita nak buat rumusan berkenaan dengan subtopik yang pertama ni, iaitu berkenaan dengan kecerunan graf. Iaitu rumusan dia, kita fokuskan kepada graf jarak masa. Kita tak tengok graf-graf lain. Kita akan tengok graf jarak masa sahaja. Okey, ini contoh graf jarak masa. Okey, kalau kita nak cari kecerunan tu, dia mewakili laju kat sini. Kita tulis kat sini, kecerunan tu dia mewakili laju. Jadi kat sini dia ada kecerunan A, ada kecerunan C. Manakala B ni kita katakan sebagai berhenti. Yang ni kecerunan negatif. Bermaksud ni negatif. Kecerunan negatif sebab dia balik lah, kita kata. Ataupun dia pulang, ataupun dia patah balik. Kalau A ni dia positif, ni waktu dia P. Kemudian B tu berhenti, kemudian C tu balik. Kemudian dalam graf ni juga dia akan tanya purata laju. Purata laju sama dengan kita ambil jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okay. Kalau purata ni maksud dia keseluruhan ni lah. Kita ambil jumlah jarak dan jumlah masa untuk nak dapatkan purata laju. Okey, itu saja rumusan dia. Dan seterusnya apa? Okey, soalan berformat SPM. Untuk section ini kita akan tengok dalam video yang lain pula lah. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian. Terima kasih.